Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai tajuk berikut, iaitu Continuous Random Variable and Probability Distribution. Baik, dalam modul ini diterangkan secara ringkas apakah itu continuous random variable dan situasinya. Cuma saya akan menerangkan a bit depth lagi mengenai perkara ini dengan dalam aspek penggunaannya. Baik, kita lihat kepada handout ini. Continuous random variable can take any numeric value within a range, infinite or bounded. Baik, saya akan terangkan perkara ini dengan lebih lanjut lagi sebentar lagi. Dan berikut adalah satu contoh di mana continuous random variable berlaku. X is the height of student. The possible value for X is X lies in between 150 dan juga 170. Baik, apabila kita bincangkan mengenai perkara ini, iaitu continuous random variable, dia secara tidak langsung akan melibatkan satu perkara yang kita pernah belajar sebelum ini, iaitu integration. Baik, cuba kita ingat semula dalam integration, kita diminta untuk mendapatkan area under the curve. Betul? So, kita diberi satu curve misalnya. Lepas tu, kita diminta mencari area under the curve within dua nilai yang tertentu. Katakan A dan B. Di mana, apa yang kita perlu buat adalah, kita akan integrate the given function tersebut dan kita akan letakkan the lower limit and the upper limit pada integral tersebut. Ingat lagi tak? So, benda yang sama kita akan apply dekat sini. Kalau sebelum ini kita diberi a curve, cuma sekarang kita ada satu istilah yang hampir sama, iaitu probability distribution curve. Benda yang sama sahaja sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dekat sini, contoh yang saya tunjukkan dekat sini, cuba kita lihat, the height is continuous. Lepas tu kita diberi limit dekat sini. 150 akan menjadi the lower limit, 170 akan diberi the upper limit. Jadi what we are going to do ialah kita akan menggunakan kedua-dua nilai tersebut untuk kita integrate. Boleh? Baik, kita pergi kepada properties bagi continuous ini. Ada 3 properties. Yang pertama sekali adalah the given function itu mesti lebih besar dan sama dengan kosong. Dan yang kedua adalah integration dia mesti sama dengan 1. Maksud dia apa? Maksud dia adalah yang ini. Saya tunjukkan dalam visual yang ini. Jika kita diberi probability distribution curve, jadi along this part adalah negative infinity, along that part adalah positive infinity. So, the total area gonna be 1. Ini adalah maksud yang nombor 2 ini. Boleh ya? So, the total area adalah 1. Somehow, properties ini depends pada soalan lah. Kita akan gunakan dia jika perlu. Yang nombor 3 pula, dia melibatkan what we call the inequalities. Jadi, inequalities ini, kalau kita perhatikan, dia dipenuhi dengan apa? Dia dipenuhi dengan dua nilai yang tertentu. Misalnya, yang kita nampak ini nilai A dengan B. Sebab, kedua-dua nilai ini wajib ada untuk case yang continuous. Okey, di mana kalau kita lihat dekat sini, A dekat sini, yang ini akan menjadi, jika kita buat integration seperti ini ya, A ini akan menjadi the lower limit of the integral, manakala B ini akan menjadi the upper limit of the integral. Boleh? Cumanya, untuk case continuous ini, kita akan lihat kepelbagaian variasi for the inequalities. Nampak tak kat sini? Ya? Cuma dalam hal yang sedemikian, semua ini adalah sama. Baik dia ada
tandaan sama ataupun dia tak ada, semua ini kita akan integrate straight away in between these two values. Boleh? Okey, misalnya jika A tu 1, B tu 10, kalau kita berdepan dengan yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke, ataupun yang ini, maka integration dia tetap sama. Boleh? Baik, note that. Ini penting. Jika kita hanya diberi hanya satu nilai saja, let's say for the continuous punya situation, kita diminta mencari what is the probability X equal to A. A katakan 1 kan? Satu saja, dia bagi ini ataupun ini. Jawapan dia kosong. Sebab tak boleh. Ya, dia mesti ada dua nilai. Baik, ini adalah perkara yang nombor 2. Yang nombor 3 adalah kita lihat satu soalan. Kita lihat dua soalan sebenarnya. 3 soalan ya. Okey, kita lihat contoh yang pertama ini. Kita katakan kita diberi satu bentuk apa yang dinamakan piecewise function. Contohnya macam ni ya, dan ini adalah continuous. Baik, dalam hal yang sedemikian, ini kita sebut apa? Ini kita sebut probability density function ataupun kita biasa sebut PDF. Okey, so dalam subtopik ini, jika kita berjumpa dengan function fx ke, gx ke dan sebagainya, kita jumpa perkara yang macam ini disebut PDF. Dan kita kena take note, nampak tak selang ni? Selang ini lies between 0 and 1. So, somehow kita punya integration kena play around dengan dua nilai ini. Baik, kita lihat contoh. Satu contoh, iaitu yang nombor A. Kalau kita lihat PDF ini, ada satu constant yang kita kena cari, iaitu K. Ini K ni ya. So, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu buat yang ini. Okey, saya patah balik sekejap. Kita akan menggunakan properties nombor 2. Ya, cuma properties ini adalah infinite. Infinite. Kita patah balik sekejap. Nampak tak istilah yang mula-mula yang saya sebut tadi tu? It can take any numeric value within a range, infinite or bounded. Ini adalah case infinite. Manakala case ini adalah bounded. Tetapi kita menggunakan ciri yang sama, iaitu equal to 1. Jadi, mudah cerita, kita perlu integrate. Integrate, kita kena ikut syarat yang ini. 0, 1. Kita letak sini 0, 1. Lepas tu, kita perlu integrate fx tersebut. Fx tu mana? Yang inilah. Ya. So, kita selesaikan yang ini dan kita pasti akan dapat nilai K. And of course, untuk menjawab B dan C dan seterusnya, nilai K tersebut kena substitute semula ke dalam sini. Boleh ya? Baik, kita pergi kepada yang B pula. Yang B pula, dia meminta kita mencari probability X in between 0.5 and 1. Jadi, kita kena integrate seperti biasa. Cuba kita lihat. Integration kita is 0.5 dekat bawah, 1 dekat atas. Lepas tu, kita akan integrate fx seperti biasa. Jadi proses dekat sini adalah proses kamiran seperti biasa yang pernah kita belajar sebelum ini. Baik, yang C pula macam mana? Yang C pula, dia bagi satu nilai sahaja. Tetapi dia tulis macam mana? X besar daripada 0.25. Baik, kita tandakan awal-awal. Kita lihat syarat dekat sini, yang ini. Cuba lihat, 0.5 dekat mana? 0.5 dekat sini, betul tak? In between 0.1. Jadi dia kata X besar daripada 0.25. Kita ada endpoint dia. Endpoint dia adalah 0 hingga 1, betul? Dan 0.25 berada dekat sini. Maka portion yang perlu kita ambil adalah 0.25 hingga 1. Boleh? So sebab itu kita ada macam ni. Ya, 0.25 hingga 1. Okey ya? So, berbanding dengan yang D pula, lihat D kat sini. D dekat sini,
kita ada apa? Kita ada x less than 0.3. Ya, 0.3. Less than ya, kurang ya. So, kalau kita lihat selang ini, 0.3 berada di antara 0,1. Betul? Jadi, dia akan, untuk hal ini, kita akan mempertimbangkan 0.3 dan juga 0. Sebab dia kata x less than 0.3. So, our end point adalah 0 kat sini. So, jadi sebab itulah kita ada 0 dan juga 0.3. Boleh ya? So, saya tak ada nak tunjukkan proses kamiran ini sehingga dapat jawapan, tapi cara dia adalah macam ini. Boleh? Kita belum tamat lagi sebenarnya. Okey, now kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Yang berikut. Given a continuous random variable x has the following PDF. So, kita diberi fx sama dengan 3x kuasa 2 over 128 dan kita diberi selang constraint kita iaitu x lies in between negatif 4 dengan 4. Baik, kita ada berapa soalan? A, B, C, D, E, F. Okey, tak apa. Untuk A, dia kata x besar dan sama dengan 2. Jadi, cuba lihat kita, cuba kita lihat selang ini. Kita diberi 2 kan, lebih besar daripada 2. So, ini adalah selang kita. Our endpoint is minus 4 and 4. 2 dekat sini, 2 dekat sini. Maka lebih besar dari 2 adalah 2 dan juga 4. Sebab itu kita letak 2 dekat sini, 4 dekat sini. Jangan terbalik ya. Sebab yang besar biasa berada di sebelah atas. Baik, kita pergi kepada B pula. B pula dia kata x kurang dari 3. X kurang dari 3, maka integration kita adalah, okey, kalau kita lihat selang ini kan, 3 dekat mana? 3 dekat sini kan? Jadi, the two numbers yang kita perlu pilih adalah 3 dan juga 4. Sebab itu, 3 dan juga negatif 4. Sebab itu kita ada dekat sini. 3, negatif 4. Dekat sini ya. Okey, C pula, C ni agak mudah sebab X ini di antara negatif 2 dengan 1, ya. So, kita terus masuk ke dalam selang bagi integral ini. Dan kita buat pengiraan seperti biasa. Begitu juga dengan ini. Contoh ini agak mudah ya sebab dia bagi satu saja function. Tetapi jika, nanti kita lihat contoh yang seterusnya, jika kita diberi more than one function, macam mana kita nak play around dengan dia punya interval kat sini. Okey, contoh ini yang nombor D ni okey, tak ada masalah. D okey ya. 0,3 letak 0,3. Yang ni pun sama, negatif 1, 1, negatif 1, 1. Dan kita integrate seperti biasa. Yang F ini yang saya dah sebut sebelum ni kan. Dia bagi hanya satu nilai saja, tak boleh lah. So, dia akan equal to 0. Boleh ya? So, itu cara kita nak membaca dan menyelesaikan masalah yang melibatkan continuous random variable. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya dekat sini. Okey. Kita, given a continuous random variable x has the following PDF. Kita diberi, ini saya tak masukkan function dia apalah. Saya just denote saja. Fx ini sama dengan ax, bx dan kosong. Cuma untuk fungsi ax ini dia tertakluk kepada dua nilai ini. X in between 0 termasuk 0 dan 1 tapi tak termasuk 1. Yang bx ini pula dia lies in between two value iaitu 1 dengan 2. 2 ni tak termasuk, 1 ni termasuk. Okey. Now kita lihat soalan. Cuba kita lihat apakah probability dia. Baik, soalan ini tanya x in between 1 dan juga 2. Dekat mana sekarang ni? Okey. Dekat mana? Okey, kita lihat kat sini, 1 dekat mana? 1 dekat sini betul tak? Yang kat sini kan? Pasal dia kata lebih besar dari 1 tapi kurang dari 2. So makna exactly kita nilai yang ini berada pada bahagian ini saja.
Ya, jadi apabila berada pada bahagian ini, dia melibatkan function B. Jadi kita akan integrate function B tersebut dan kita letakkan 1, 2 itu dekat sini. Boleh? Maknanya kita kena pilih function yang betul. Tidak boleh sebarangan. Baik, pergi kepada B pula. B, dia menyatakan X ini lebih besar dan sama dengan 1.5. Maka kena tanya dulu 1.5 ni dekat mana? Lihat kedua-dua selang ini, 1.5 berada dekat sini. Jadi of course dia akan melibatkan hanya satu function ini, iaitu function B. Sebab itu kita ada yang ini. Boleh? Okey, jadi kalau kita lihat dekat sini, X besar dan sama dengan 1.5, dia melibatkan selang ini, 1.5 is in between here. Maka dua nilai yang terlibat adalah 1.5 dan juga 2. Sebab itu kita ada 1.5, 2 berada pada integral ini. Boleh ya? Baik, pergi kepada C pula. C ini probability X less than 0.5. 0.5 dekat mana? Dekat sini. Betul? Dekat sini. Maka kita akan melibatkan function A sahaja. Sebab itu kita ada yang ni. Saya tandakan dengan warna pink ni. Okey, dah selesai ini, selang pula. 0.5 ni dekat mana? Dekat sini, betul? Jadi dua nilai yang terlibat adalah 0.5 dan juga 0. Sebab itu kedua-dua nilai itu kita nampak di sini. Okey, pergi kepada D pula. D ni macam ada dua bahagian. Okey, mula-mula kita lihat. Probability X besar daripada 0.2. Baik, kita lihat 0.2 dekat mana? 0.2 dekat sini. Okey, dekat sini. Jadi, bila dia kata lebih besar daripada 0.2, dia akan melibatkan 0.2. Okey, sebab kita ada dua function yang berbeza kan? Jadi, kita ada dua bahagian yang berbeza. Dan dia pasti akan melibatkan A dan juga B. Sebab 0.2, kalau kita lihat selang ini, yang mula-mula ini, 0.2, 1 dan juga satu lagi value adalah 1. So, 0.2 dan juga 1 yang melibatkan A. Satu lagi adalah 1 dan juga 2. Okey, sebab itu kita ada yang ini. Ada dua bahagian. Alright? So, kena ingatlah. Kalau dia melibatkan contoh macam ni kan, X besar daripada 0.2. So, dia mesti start dengan 0.2. Lepas tu dia akan end up dengan endpoint dia. Endpoint yang paling hujung adalah 2. So, kena hati-hati dekat sini sebab dia melibatkan dua bahagian yang berbeza. Sebab itu kita ada A dengan B dekat sini. Okey, kita lihat yang E pula yang terakhir. Dia kata X ini di antara 1/4 dan juga 5/4. 1/4 hingga 5/4. Dekat mana tu? So, lihat dekat sini. Lihat elok. 1/4 dekat mana? 5/4 dekat mana? So, of course, 1/4 berada di sini. Dan 5/4 berada dekat sini. Okey. So, jadi, kena tanya semula untuk bahagian interval ini, 1/4 tu, 1/4 hingga ke mana? 1/4 hingga ke 1. Melibatkan fungsi A. Sebab itu kita ada ini. 1/4 hingga ke 1. Melibatkan fungsi A. Satu lagi bahagian adalah 5/4. Ya, dan kurang dan kurang. 5/4. Jadi 5/4 berada dekat sini. 5/4. Jadi dua nilai yang terlibat adalah 5/4 dan juga 1. So, 5/4 dan juga 1. Oleh sebab itu, kita ada 5/4, 1 dan dia melibatkan fungsi yang satu lagi, iaitu fungsi B. Okey, ini adalah cara kita menyelesaikan PDF ya, dalam case continuous. Untuk kameran ini saya tidak tunjukkan sebab ini adalah the whole idea macam mana kita nak menjawab soalan yang jika kita diberi
kes-kes yang macam ni. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu teaching video kita untuk kali ini. Kita sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.